Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan pertemuan yang berbahagia ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertama dan selamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnia, kasih sayang dan inayahnya dapat sama-sama kita dipertemukan pada tengah hari yang berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan ini sebahagian daripada amal soleh dan asbab kita mendapat payungan di padang mahsyar kelak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu golongan yang mendapat payungan di yaumil mahsyar kelak adalah mereka yang bertemu dan berpisah terbinanya hubungan itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan doa yang berpanjangan buat seluruh umat Islam, khususnya yang berada di Syria, di Palestin, di Myanmar, di Kashmir, di Uyghur, selatan Thailand, Filipina, di seluruh dunia. Agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan kemenangan berpanjangan kepada mereka. Dan sekiranya ada di kalangan mereka yang gugur di medan pertempuran, kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka semua di tempat yang terbaik. Dan pada masa yang sama bila kita doakan yang baik-baik untuk orang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya yang lain tanpa mereka tahu pun doa itu dipanjatkan, maka para malaikat akan berkata amin, yaqulu amin walaka bimithlihi. Malaikat akan berkata amin dan mendoakan perkara yang sama buat diri yang berdoa itu. Lagi banyak didoakan kebaikan untuk orang lain, maka kita juga menjemput doa yang sama datang kepada diri kita melalui jalan para malaikat. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam suasana di bulan menyambut semangat kemerdekaan dan Hari Malaysia, yang mana kita menyambut pada tahun yang ke-63 dah. Kita merdeka selama 63 tahun. Berarti telah 63 tahun penjajah meninggalkan kita. Dan itulah maksudnya merdeka dari sudut bahasa. Namun bukanlah ianya membawa erti kita ini merupakan satu komuniti ataupun manusia yang mundur sebelum itu lagi. Kalau ikutkan sejarah tuan-tuan, di saat Portugis datang ke tanah ini, kita telah pun memiliki satu tamadun yang kuat, ketenteraan yang hebat, dan memiliki pelbagai kepakaran pula.
Kalau tidak, mana mungkin bahasa Melayu ni digelar sebagai bahasa lingua di franca, bahasa dunia. Maksudnya siapa-siapa yang menguasai bahasa kita pada saat itu dianggap orang yang bertamadun. Macam kita seronok cakap orang putih, begitulah mereka seronok cakap Melayu. Mungkin lepas ni kita cakap Korea, pasal orang suka tengok cerita Korea. Dan bahkan orang yang zaman dulu tuan-tuan, kapal-kapal yang nak berlayar masuk ke Selat Melaka daripada Aceh turun ke Singapura, mereka akan bawa anak-anak di kepulauan ini ataupun orang-orang di kepulauan ini atas kapal mereka untuk jadi penterjemah dan untuk menjadi pemandu arah. Maksudnya orang kita dulu ni pandai baca bintang. Gitu. Dan itu memang dikuasai oleh orang yang duduk di tepi laut lah. Orang duduk tepi laut ni dia pandai lah baca laut apa semua. Kita duduk dalam bangunan tak pandai lah baca laut ke tak? Melainkan kalau kita memang asal dari tepi laut. Kalau ikutkan secara asasnya sejarah orang-orang di Polinesia. Polinesia ni orang di pusat Pacific Island. Samoa, Fiji, New Zealand orang Maori. Saya duduk New Zealand tuan-tuan 4 tahun, ada orang Maori. Orangnya sebiji macam orang Melayu. Mukanya sebiji. Sejibik orang kata, sejibik. Kalau tengok player rugby tu, New Zealand tu dipanggil All Black. Dulu ada player namanya Jonah Lomu. Muka dia, ya Allah, memang Melayu Jawa. Gitu. Ada jempol pula atas kepala. Tapi badannya besar. Mungkin sebab keadaan iklim di sana menyebabkan badannya besar. Dan kalau ikutkan bahasa mereka juga mirip dengan bahasa di Filipina. Dia punya suku kata dan sebagainya memang mirip dengan. Dan ikut sejarah mengatakan orang asli Maori ni berasal daripada Kepulauan Nusantara. Mereka berlayar bukan tersampai New Zealand, tidak. Mereka memang cari jalan untuk ke New Zealand. Memang cari jalan orang zaman dulu. Hebat berlayar sampai ada di sana. Jadi bila penjajah datang dia tengok kita, maksudnya mereka tahulah kita ni ada satu tamadun. Namun keberadaan mereka tidak lain dan tidak bukan adalah melestarikan semangat untuk menawan semula negara-negara Islam setelah mereka berjaya mengalahkan tentera Islam di Cordoba. Jatuhnya Islam di Spain, maka mereka pun mengorak langkah menawan negara-negara yang lain. Tapi dia tak boleh tawan secara keseluruhannya sebab kita telah pun menganut agama Islam lebih awal. Tuan-tuan tengok Brazil walaupun namanya Brazil tapi bahasanya bukan Brazilian, bukan. Bahasanya Portugis. Bahasa Portugis orang Brazil cakap. Sebab tu dulu player kelahiran Brazil boleh main untuk Portugis. Deco bukan? Deco Deco. Tuan-tuan tak tahu, buat tahu je lah. Dan selain daripada itu, di Amerika Latin bercakap bahasa Spanish. Argentina, Colombia, Mexico, apa hal pula Spanish dengan Portugis sebelah sini, tapi diorang pula yang bercakap. Sebab penjajah datang, dia jajah sungguh. Tapi Portugis datang di tanah Melayu, tak boleh pula tukar nama kita. Tetap juga Sabran Jamil. Saya ingat kalau Portugis datang sebelum Islam, nama saya bukan Sabran lah. Saya ingat Ronaldo macam itulah. Tuan-tuan nak pandang sini terpulang. Tapi saya memang Ronaldo. Orang cakap, Ustaz Ronaldo. Saya sekala tuan-tuan nak angkat bakul, bukan orang lain tak nak angkat, kita angkat lah. Begitu. Tapi syukur pada Allah di saat Portugis datang, Islam telah pun bertapak. Batu bersurat Terengganu tanggal 1000. Maksudnya awal. Jadi 1500 Portugis datang, maksudnya alah game over. Datang sekadar nak ambil 400, tapi dia tak mampu menukar cara manusia itu berfikir. Sebab kita telah pun dapat erti kemerdekaan yang hakiki yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nabi bila dapat wahyu tuan-tuan, dia terus menyebarkan Islam walaupun ditekan, dihina, dicerca macam-macam. Apa dugaannya Nabi tak tempuh? Kita baru ekonomi goyah je kita dah give up. Sedangkan Nabi diberikan semua tekanan. Tekanan emosi, tekanan ekonomi, tekanan knowledge yang akhirnya turunnya surah Al-Kahfi. Tekanan, macam-macam tekanan tuan-tuan. Sampaikan Nabi SAW kena boykot 2 tahun. Kita awal-awal PKP dulu, saya ingat semua orang cari roti gardenia lah. Ratus mana roti tak sampai-sampai. Kawan saya tu dia bawa lori gardenia. Dia kata first time ever orang tahan lori roti. Patut tahan mamak roti. Ni dengan lori pun orang tahan, dia kata. Macam zombie, nak roti.
Punyalah manusia nak sangat roti. Bila dah beli, membuang pula. Sekarang tak ada pun pandang roti tu. Jadi sifat manusia ditekan, Nabi SAW ditekan, namun Nabi tidak pernah diskaun pada asas merdeka, iaitu bebas mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan kepada makhluk. Nabi hantar surat kepada Maharaja Rom, Maharaja Parsi, aslim taslam, kau Islam kau selamat. Dan sama jugalah akhirnya Islam sampai ke tanah kita ni tuan-tuan dengan konsep yang sama. Kita akan digelar sebagai orang yang merdeka kalau kita boleh melaksanakan ketaatan secara bebas. Ada setengah orang terpaksa bekerja di dalam satu institusi yang terpaksa membuat maksiat, walaupun jiwanya meronta-ronta nak taat. Dia kata, awak kalau nak kerja kena buka tudung. Dah perlahan-lahan tarik tudung. Nangis dia, saya nak pakai tudung ustaz, tapi terpaksa buka tudung pasal bos suruh. Itu tak merdeka, itu masih dijajah lah tu. Bos kata, awak nak kerja sini boleh, tapi kena tolong serve arak. Meronta-ronta hati dia, saya tak nak serve arak. Boleh tak bos? Saya serve air kosong je. Tak boleh, kena kerja serve arak. Serve lah arak. Jiwanya meronta untuk tak nak, tapi terpaksa buat. Itu dijajah. Bos kata, awak boleh kerja tapi jangan semayang. Kalau nak solat, berhenti kerja. Gitu. Tak payah semayang Jumaat katanya. Jadi ini bentuk penjajahan moden yang kalau kita boleh hayati, banyak di kalangan orang-orang yang terpaksa berhadapan dengan situasi ini demi mencari sedikit habuan makanan dan akhirnya terpaksa menggadaikan agamanya. Yang kita pula kalau dah kerja yang bagus-bagus, dah seronok-seronok, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita boleh melaksanakan ketaatan, apatah lagi boleh duduk kuliah Zuhur. Gitu. Jadi itulah sebut sedikit mukadimahnya berkenaan dengan merdeka. Saya sampaikan juga pasal temanya pun ialah kita masih lagi di bulan September untuk meraihkan suasana kita berhari Malaysia. Kita menyambung tafsiran surah Al-Kahfi, tadabbur surah Al-Kahfi, di mana pada siri yang lalu kita telah pun membicarakan sampai ayat ke-51. Yang ingat beberapa ayat sebelumnya bagaimana manusia di hari kiamat esok, surah Al-Kahfi ayat ke-51 ya. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di mana manusia, di mana malaikat diarahkan untuk sujud kepada Adam, maka sujudlah semuanya kecuali iblis. Iblis tak nak sujud kepada Adam. Fa fasaqa an amri rabbih. Dia pun fasik kepada Allah Taala. Kemudian Allah pun berfirman, afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'salidh zalimina badala. Amatlah buruk bagi orang yang mengambil mereka sebagai kawan karib. Begitu. Ya, maksudnya kita berhenti pada ayat di mana Allah Subhanahu Wa Taala melabelkan iblis sebagai makhluk yang ingkar. Kerana apa tuan-tuan? Iblis ingkar kerana dia ada knowledge. Manusia kalau ada ilmu, kena hati-hati. Ilmu itu boleh menjadi fitnah pada diri dia. Tak ada ilmu pun fitnah juga, ada ilmu pun kena hati-hati. Ya? Ada orang tak ada ilmu, maka jahil dia. Berdosa dia, kena tuntut ilmu. Namun bila dah ada ilmu, bukanlah menjadi asbab untuk dia bangga diri macam iblis. Apa yang berlaku pada iblis tuan-tuan? Dia kata, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan dia daripada tanah, kau ciptakan aku daripada api. Bukankah api lagi mulia daripada tanah? Ini sign of knowledge. Bila dia ada ilmu, akhirnya aba wastakbara. Dia enggan dan ingkar, akhirnya dia duduk di kalangan orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Dan iblis ni ingat tuan-tuan, disebabkan egonya yang tinggi, aba wastakbara, bangga, punyalah, ialah nak jadikan ceritanya lah, memang begitu takdirnya. Dia dah masuk iblis, dia minta pada Allah, ya Allah, alang-alang aku dah masuk neraka ni, tolong tangguhkan aku sampai kiamat untuk aku goda anak Adam. Dan permintaan iblis itu dikabulkan. Jadi hari-hari kita sedang berlawan dengan iblis, dan dia menggunakan soft spot kita, iaitu nafsu yang sentiasa meruntun untuk minta macam-macam. Iblis ni dia dah sebut dalam Quran dah. Dia punya sumpah tu Allah rakamkan dalam Quran. La uzayyina lahum wa la ughwiyannahum ajma'in.
Aku akan cantikkan maksiat dan aku akan goda semuanya sekali. Cantikkan maksiat. Uzayyina, tazyin, zina, cantik. Sebab tu kita tengok maksiat ni seronok je nak buat. Jadi dia tak payah cerita lah pasal iblis dah seronok ke situ. Ya. Kalau tengok muka pasangan nyampah je. Kalau tengok bukan pasangan, manisnya awak hari ni. Begitu. Itu memang ada elemen-elemen seronok itu iblis suka. Ya? Kalau tengok rumah kita sambil-sambil WhatsApp je. Ya, nak makan dah? Belum dah. Ya, nak makan apa? Kopi. Tak cakap pun. Berbeza kalau kita ada perhubungan yang bukan syar'i, maka dia akan ada sedikit perasaan lebih layan kita pada dia. Jadi itu adalah sebahagian daripada fitnah-fitnah yang iblis telah pun masukkan jarumnya. Baik. Ayat ke-51 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudillina 'aduda. Aku tidak memanggil mereka menyaksi atau membantuku menciptakan langit dan bumi, dan tidak juga meminta bantuan setengahnya untuk menciptakan setengahnya yang lain. Dan tidak sepatutnya aku mengambil makhluk-makhluk yang menyesatkan itu sebagai pembantu. Allah emphasize, Allah bagi tahu lagi bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan makhluk untuk dia mencipta alam ini. Allah Subhanahu wa taala berdirinya dengan sendirinya, tidak memerlukan makhluk. Kalau katalah Zuhur hari ni kita tambah satu juzuk baca Quran, tidak menambahkan keagungan itu. Kalau kita tak semayang Zuhur hari ni pun tidak mengurangkan keagungan itu. Jadi Allah tak perlukan kita. Jadi bahkan kitalah yang perlukan Allah. Kita taat ini untuk siapa? Untuk diri sendiri. Kita buat maksiat tu, siapa yang akan tanggung dia punya akibat? Diri sendiri. Sebab tu kalau kita sebut dalam surah Al-Fatihah tu kan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji milik Allah Tuhan sekalian alam. Kalimah Alhamdu itu merupakan kalimah pujian yang bersifat mutlak. Saya ingat dalam bahasa Arab ni kita ada 3 kata-kata pujian. Pertama asyukru, kedua al-madhu, ketiga alhamdu. Sini ada kelas Arab tak? Tak ada boleh buat kelas Arab, kelas tambahan bahasa Arab. Boleh minta Abang J, Ustaz J. Kan? Baik. Al-syukru, kita puji tetapi setelah mendapat sesuatu. Orang bagi kita nasi lemak free. Terima kasih tuan. Kalau tuan tak belanja saya ni memang kebulu pagi ni. Alhamdulillah. Itu berterima kasih. Kereta kita sangkut tepi jalan, orang pun datang towing. Terima kasih Cik. Sebabkan Cik lah saya alhamdulillah selamat sampai ke pejabat. Walaupun berpeluh ni, berkicap ketiak ni. Tapi sampai jugalah sebab Cik dah datang towing kereta saya. Syukur. Itu dipanggil asyukru. Yang kedua, al-madhu. Al-madhu membawa erti puji untuk dapat sesuatu. Itu dipanggil bermadah. Bukan madah berhelah janazin tu bukan. Ni madah, bermadah. Cakap awak laksana bulan, kan, tinggi di atas kayangan katanya. Okey, jumpa mak saya kira jadi. Kan. Dah puji kira jadi ya, masuk Pinang terus. Kita pun bos hari ni handsome lah bos, macam Rod Hudson. Haji Bakhil pula dia bukan paling kena puji, telur baru masak 2 biji katanya. Itu cerita nasib labu-labi ya tak? Kena puji, pom, sarapan percuma. Kalau kita jenis macam tu ataupun bos kita jenis makan puji, memang steady. Bos nampak hari ni kemas macam bos, Liverpool menang kan. Dia pula penyokong Liverpool, free terus makan pagi tu. Memang ada orang jenis suka dipuji. Puji, dapat itu dia panggil al-madhu. Adapun alhamdu, pujian sama ada nak dapat sesuatu ke atau dah dapat sesuatu ke, tak ada apa-apa sebab ke, dia memang layak untuk dipuji sebab huwa rabbul alamin, dia Tuhan sekalian alam. Dia memang terpuji dah. Alih-alih tuan-tuan, kalimah alhamdu ini Allah Ta'ala sandarkan kepada nabinya yang terakhir, Muhammad. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita berselawat puji Nabi ke atau kita tak puji Nabi ke, Rasulullah SAW insan yang layak untuk dipuji
kerana dialah satu-satunya manusia yang boleh bagi syafaat di padang mahsyar kelak. Begitu tu kalimah Muhammad tu, min ba'dismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa, akan datang nabi lepas padaku namanya Ahmad, merujuk kepada nabi yang paling terpuji, Ahmad. Baik. Wa yawma yaqulu nadu syuraka'i alladhina za'amtum fada'awhum falam yastajibu lahum waja'alna bainahum mawbiqa. Dan ingatlah masa Allah berfirman, panggillah sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu untuk tolong kamu, lalu mereka memanggilnya tetapi sia-sia sahaja, kerana makhluk-makhluk itu tidak menyahut seruan mereka, dan kami jadikan untuk mereka bersama sebuah tempat azab yang membinasakan. Pada hari kiamat nanti, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala akan seru pada kita semua untuk cari segala bentuk makhluk ataupun segala benda yang telah kita jadikan ianya tempat bergantung harap selain Allah. Kita lebihkan harapan kepada makhluk berbanding Allah Subhanahu Wa Taala, maka hari itu Allah akan kata, panggil sekarang. Panggil dia, tengok boleh bagi manfaat ataupun tidak. Jawapan dia tak boleh lah. Jawapannya tak boleh. Maksudnya kalau kita banyak berharap kepada manusia, banyak mengharap kepada makhluk, berbanding daripada pengharapan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka harapan pada makhluk itu bersifat sementara dan tidaklah kekal selamanya. Yang kekal hanyalah Dia yang Maha Penyayang. Dialah yang Maha Kaya, Dia Maha Pemberi rezeki. Kita jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mustahil kita hamba kepada Maha Kaya ini. Yang Maha Kaya ini akan memiskinkan kita hambanya, sebab Dia yang jaga kita. Itu. Kadang-kadang orang rusing, macam mana ustaz, saya nak tambah side income apa semua. Semayang tak jaga, aurat tak tutup, macam mana nak tambah side income? Dia Maha Pemberi rezeki, lupa jaga hubungan dengan Dia. Kita keluar pagi balik pagi, tak semayang, tak jaga hubungan, tak solat, tak tutup aurat, lepas tu minta pada Allah Ta'ala agar dimurahkan rezeki. Maksudnya dah jalan sangat dah. Cakap kat bos, saya ingat tahun ni nak dapat bonus lah bos. Bos pun kata, baiklah, tahun ni nak naik bonus kan? Okey, datang awal, balik lambat sikit, kerja kasih tip top. Mesyuarat jangan tidur tau, mengular pun tak boleh. 5 bos bagi syarat. Dah elok dah sikit lagi, akhir tahun tu dia buat hal pula, mengular, tidur, kerja tak siap, macam-macam dia buat. Agak-agak naik bonus ke tidak? Tidaklah, bonus pun tak dapat, pasal dia tidak memenuhi kriteria itu. Jadi minta Allah Ta'ala rezeki. Kita jaga hubungan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bergantung hanya kepada Dia. Jadi Allah sebut manusia ini akan dipanggil. Kau pergi panggil orang yang pernah yang kau sekutukan Allah Ta'ala dahulu, maka datangkan sama ada dia boleh bagi manfaat ataupun tidak, dan nescayalah mereka akan dimasukkan ke tempat azab yang membinasakan. Bila bab syirik ni tuan-tuan, dia besarlah. Syirik ini adalah satu dosa yang kita semua sedia maklum, dosa yang tidak ada pengampunannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, taubat. Dosa ni ada dua, satu dosa langsung pada Allah Ta'ala, yang kedua dosa dengan manusia. Dosa langsung dengan Allah Ta'ala, bentang sejadah, sembahyang 2 rakaat, astaghfirullah, taubat nasuha, benci dengan maksiat itu dan janji tak akan ulangi lagi. Selesai. Taubat nasuha. Contohnya tak solat, contohnya berzina, contohnya minum arak. Ini semua dosa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taubat, tinggalkan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha penerima taubat, dia terima. Tidak ada dosa yang Allah tak terima melainkan dosa syirik. Dan ada satu lagi dosa yang dipanggil dosa dengan manusia, iaitu curi duit orang, mengumpat, cakap tak elok, jatuhkan orang. Itu dipanggil dosa dengan manusia yang boleh menyebabkan pengampunan itu tertangguh, melainkan kita kena jumpa dia, tuan, saya minta maaf. Dulu masa dia nak buka cerita lah, minta maaf ya tuan, saya banyak buat tak elok kat tuan dulu. Masa saya kerja dulu, 1, 2, 3.
Dia dosa dengan manusia ni, kalau kitab Al-Kabair, kebanyakan dosa-dosa besar adalah dosa yang diklasifikasikan sebagai dosa dengan manusia. Nabi SAW sebut 7 saja. Ijtanibu sab'ul mubiqat, jauhkanlah 7 dosa besar. Imam Az-Zahabi meletakkan dalam kitabnya Al-Kabair, dosa besar ni ada 70 cabang, yang majoritinya adalah dosa dengan manusia. Khianat, mengadu domba, mengambil hak orang, makan harta anak yatim, apa lagi? Apa saja dosa dengan manusia. Kan? Yang dosa dengan kita dengan Allah simple je, minum arak, berjudi, tak bayar zakat, apa semua itulah. Selain daripada itu, banyak lagi dosa dengan manusia. Kita kena minta maaf Tuhan. Saya minta maaf Tuhan, dulu masa kerja dulu saya 1, 2, 3, 4, 5. Sebab tu dalam ulama Nusantara ni tuan-tuan meletakkan salam lepas solat tu, salam tangan. Hari raya pun minta maaf. Ada orang tanya, Ustaz, kenapa kena minta maaf 0000? Asal raya minta maaf, saya tak dosa pun dengan dia. Itu telah pun dijadikan sebagai satu majlis, satu upacara ataupun satu adat yang telah pun diamalkan, diwujudkan oleh dijadikan sebagai amalan yang berterusan oleh ulama-ulama silam untuk mewujudkan suasana mohon maaf kerana dosa dengan manusia ni tak pernah habis. Dosa kita ni tak pernah habis. Bahkan Nabi sebut ada yang muflis pula nanti di padang mahsyar kerana amalan banyak tapi dosa dengan manusia tak settle. Anak pula nanti akan minta pada, ya Allah, bapa aku ni kau jangan biarkan ke syurga. Sebab masa aku kecil dulu, dia tak pernah pun suruh pakai tudung, dia tak pernah pun suruh aku solat. Dah, kita sebagai bapa lelaki ni banyak pula nak kena jawab. Bapa pula, ya Allah, budak ni kau jangan suruh dia pergi syurga lagi. Banyak lagi kau nak claim. Sebabkan dia lah aku tak dapat pergi surau, pergi masjid. Sebabkan dia lah meronta-ronta menangis. Nak itu, nak ini, nak pergi taekwondo, nak pergi swimming. Aku habis tak faham bab fiqh. Contoh. Ya. Itu masa muda, masa usia sekarang ni jaga anak. Sebabkan anak dia lah aku pun sampai sekarang lagi tak boleh nak mengajar Quran. Pasal jaga cucu. Tuan-tuan, jangan sampaikan bapak kita atau pemertua kita terpaksa tanggung anak kita pula. Ya. Sian mereka patut boleh pergi kuliah duha, boleh tambah, boleh perbaiki bacaan Quran. Dah kena duduk ke sekolah agama. Buat apa tu Ji? Ambil cucu Ustaz. Kelas agama kita tak tahulah, tunggu cicit lah kot. Tunggu dah bercicit pun baru nak pergi kelas. Rugi, kesian. Patutnya di usia itu patut mereka boleh fokus untuk memperkemaskan, pertajamkan agama. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, wa ra'al mujrimuna an-nar fadhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifa. Dan orang-orang yang berdosa itu tetap akan melihat neraka. Maka yakinlah mereka bahawa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak akan mendapati sebarang jalan untuk mengelakkan diri daripadanya. Situasi yang mana Allah Subhanahu wa taala pamerkan neraka kepada orang yang ingkar, yang mensyirikkan Allah Taala dan tidak beriman, neraka depannya. Ini satu situasi yang kita semua tak nak tempuh, tuan-tuan. Ya. Sebab tak ada orang panggil apa, second chance, tak adalah. Kalau di dunia ini, kalau kita buat silap, kita ada peluang kedua. Kalau jalan tu rosak, kita boleh repair. Jalan rosak sebab mungkin kurang preparation, maka kena buat correction. Kita ambil exam, fail, tak apa, resit. Ada peluang kedua. Tapi bila kita berhadapan dengan api neraka, habis. Ataupun apabila telah tamatnya kita punya usia di dunia ini, maka habislah. Walaupun Allah Subhanahu wa taala berkali-kali sebut dalam Quranul Karim, manusia minta pada Allah pulang ke dunia, raja'ah. Dia akan minta, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong pulangkan aku ke dunia untuk aku tambah sikit lagi amalan. La as-saddaqa wa aku minas salihin.
Ramai manusia nanti bila saat kematian datang mengundang depan mata, minta, ya Allah, tolonglah ya Allah, tangguhkan sikit lagi. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihah, ya Allah, aku nak patah balik sikit lagi, aku nak tambah amalan. Tapi bila sampai saat kematian itu, tuan-tuan, tidak ada patah balik, apatah lagi kehidupan di padang mahsyar dan menempuh keadaan yang sangat menakut dan menduka citakan itu, kita akan melihat orang yang menjaga amalannya tinggi dan mendapat keseronokan hidup di akhirat. Macam mana kita rasa seronoknya orang yang ada kekayaan di dunia ini? Perasaan kita jealous kan, tengok, dulu masa sekolah dulu dia bukannya pandai benar, kira-kira pun tak tahu, tapi kaya benar sekarangnya. Car wash ada 8 biji, kereta Alphard 3-4 buah, rumah banglo 3-4 biji. Aku matematik 98 pun tak macam tu, kata. Kita akan rasa iri hati tak dengan kawan-kawan yang berjaya dari sudut perniagaan semua? Begitulah manusia di padang mahsyar. Ya Allah, hai, kenapalah aku ni tak buat macam dia ya? Gitu. Ya. Dan kita ingat currency kita di alam akhirat, currency kita di alam sana adalah dosa dan pahala kita buat di sini. Dan ianya tak boleh irreplaceable. Kalau di dunia, kalau kita muflis, kita boleh pick up balik. Orang berhenti kerja meniaga burger, jadi jutawan. Jual susu. Kan, kawan saya tu dia berhenti kerja, jual susu, dah kaya raya dah. Buat je sekarang, zaman sekarang ni apa benda tak boleh jual. Jadi Shopee, shopper pun boleh berjaya lah meniaga. Cuma nak tak nak je, kena belajar lah, kena turunkan ego. Mungkin dulu dia senior management dalam sebuah syarikat, dia kena turunkan ego dia, pergi belajar dengan orang yang buat bisnes. Dia di set up 3-4 syarikat. Kira auto run business, autopilot. Duduk goyang kaki, income masuk. Nampak? Di dunia boleh kita bangun turun, bangun naik, turun naik. Cuba tanya jutawan-jutawan di Malaysia ni, berapa kali dia orang jatuh? Kita yang tak pernah naik sebab tak pernah jatuh. Sedu je. Kapal terbang, bila dia jatuh, dia nak pergi mana? Dia kena naik balik lah. Dia tak ada bawah lagi dah. Kalau dah sampai ke darat, mana boleh ke bawah bumi lagi? Itu mati. Kena naik balik. Bola kalau jatuh, dia akan sampai ke peringkat, dia akan bounce back. Bounce back itu yang akan lebih kuat. Kita sebab macam ni, jadi tak pernah merasai satu kejatuhan. Bila tak jatuh, dia tak ada momentum untuk naik. Vroom. Bila naik tu, dah lepas pula paras yang hari tu. Dia naik. Itu sifat dunia ini yang Allah jadikan. Tapi di akhirat tidak ada. Dia tidak ada bounce back, dia ada turning back, tak ada. Apabila mati sampai, that's it. Apa saja amalan, itulah yang kita akan bawa ke alam akhirat. Ya? Maka akan dipamerkan api neraka di hadapan orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain 54. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala. Dan demi sesungguhnya kami telah huraikan dengan berbagai cara di dalam Al-Quran ini untuk umat manusia dari segala jenis contoh bandingan. Dan sememangnya manusia itu sejenis makhluk yang banyak sangat berbantah-bantahnya. Contohnya, jidal membawa erti debat. Manusia memang suka berdebat. Daripada zaman Nabi Adam AS sampailah kiamat esok, manusia suka berdebat. Dalam Islam, ada tidak debat ni? Dalam Islam dianjurkan syura, berbincang. Berbincang dengan berdebat lain. Kalau berdebat, kita anjurkan perdebatan bukan untuk selesaikan masalah. Tapi kalau berbincang, lebih kita bincang. Papa bincang dulu. Papa kita debat dulu. Kan debat dia tak jadilah, dia tak akan sampai ke point yang boleh ada konsensus, tak ada. Kalau berbincang, bersyura, yes. Kalau debat, A lawan B, pom. A ada pengikut A, B ada pengikut B. Bila A berhujah, penyokong A, kau tengok. Powerful dia punya hujah. B pun ready. B berhujah, B kata kau tengok. Kau tak dengar ke dia cakap apa? Lepas habis program debat tu, A dan B pergi makan. Pasal penganjur buat program makan. Yang sambung gaduh yang bawah ni. Sampai ke kampung ada, kau tengok, kau tunggu round kedua. Kat round kedua mesti dia menang.
Sebab itu Islam tidak menganjurkan debat. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia suka berdebat. Islam anjurkan bincang. Apa masalah bincang? Maka yang berbincang adalah ahli majlis yang tertentu sajalah, orang yang bermasalah saja bincang. Lepas habis program, habis perbincangan, keluar, kami dengan ini menyatakan persetujuan 1, 2, 3, 4 damai. Gitu. Macam proses bagaimana proses tahkim di antara di antara Ali dan Muawiyah, proses tahkim. Bila hakim buat keputusan, Ali turun jawatan, Muawiyah naik, maka semua orang kena faham. Ali setuju, konsensus, secara konsensus Ali terima. Yang tak terima adalah pengikut Ali, dan akhirnya memecahkan wujudnya pecahan Syiah. Sampai sekarang tak boleh nak settle down. Itu kesan berlakunya peristiwa tahkim itu, kita patut kena belajar. Asalnya tak setuju bila mana Ali dijatuhkan jawatan. Tapi Ali okey, it's okay. No problem, tenang. Tak, yang tak tenangnya orang bawah. Akhirnya menyebabkan pecahan yang cukup ketara dalam komuniti Muslim, sampai terwujudnya Syiah, dan sampai sekarang mereka menghina para sahabat yang tak setuju dengan Ali, bahkan setuju dengan majlis tahkim itu. Nampak? Dia punya kesan daripada tidak berlapang dada di saat persisihan berlaku. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, manusia ini daripada dulu suka bergaduh, suka sangat jidal, berdebat. Wa ma mana'an nas an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul 'adzabu qubula. Dan tiada yang menghalang manusia daripada beriman tatkala datang petunjuk Al-Quran kepada mereka dan daripada memohon ampun kepada Tuhan mereka, melainkan kerana kedegilan mereka dan kerana mereka menunggu datangnya azab yang memusnahkan yang telah menimpa orang-orang dahulu, atau didatangi azab yang dilihat dan dihadapi. Sebenarnya tidak adalah penghalang manusia itu untuk beriman. Bila datangnya petunjuk, tidak ada benda yang menghalang melainkan dia sendiri yang degil. Tuan-tuan, Fir'aun membesarkan Musa. Berapa lama Fir'aun bermuamalat dengan Musa? Since dia kecil lah. Sayangnya Fir'aun pada Musa ni tidak berbelah bahagi. Tapi sayangnya itu tidak mampu menyebabkan dia masuk Islam. Kerana apa? Degil, ego, ingkar. Sama jugalah macam mana Abu Talib. Ini paling dekat dengan Nabi, Abu Talib. Abu Talib jaga Nabi, tuan-tuan. Bahkan Abu Talib lah orang pertama yang memberi perlindungan nyawa kepada Nabi Muhammad SAW. Di saat Abu Talib bawa Nabi pergi ke Syam, ditahan oleh pendeta Yahudi yang bernama Bukhairah. Bukhairah kata, wahai Abu Talib, budak ni Nabi esok. Budak ni kalau pergi Syam, dia akan disembelih oleh Bani Israel yang lain. Kalau kau nakkan dia hidup, balik. Abu Talib buat apa, tuan-tuan? Dia terus pergi Syam ke, dia U-turn patah balik? Balik. Walaupun itu adalah business trip, international business trip. Mekah pergi Syam ni ke international level lah. Abu Talib ni owner syarikat trading international, import export. Dia sanggup batalkan trip itu kerana tidak sanggup membiarkan diri Nabi dalam keadaan risiko. Masa tu Nabi kecil lagi. Sayang tak? Ini sayang bukan calang-calang punya sayang. Sayang yang luar biasa. Sanggup cancel trip yang boleh profitable. Perjalanan pergi Syam ni bukan pendek, tuan-tuan. Mekah Madinah 400 km. Madinah Tabuk 500 km. Tabuk Jordan 100 km. Jordan Syam 300 km. Kira lah 4, 5, 1, 3. 1,400 lah. Bahagi 2, 700. Kalau Abu Hurairah tahan Abu Talib tu dah 700 km dah. Bukan naik Alphard. Bukan dari kita, bukan riding motor tak. Kita je naik motor pergi Songkulan, makan-makan, turun pergi Kuantan, balik ke KL. Hebat. Orang naik bikers ni memang seronok. Dulu bikers, sekarang cyclist. Naik basikal. Betul tak boleh dah sekarang. Kena cycle dekat rumah je. Bawa basikal kat rumah je. Abu Talib cancel trip itu sebab sayangnya pada Nabi SAW.
Bahkan sayangnya Abu Talib sampai orang tak boleh nak hina Nabi di Mekah. Cakaplah tak elok pasal Nabi depan Abu Talib, confirm kenanya. Nabi SAW walaupun Abu Talib tidak beriman tuan-tuan, dia menggunakan seluruh kekayaannya untuk bantu Bani Hashim di saat kena boykot 2 tahun itu. Dia sanggup dirinya kena boykot juga. Ya. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan, di saat Abu Talib kegeringan, sakit, Nabi duduk sebelah Abu Talib. Nabi pesan pada Abu Talib, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pakcikku, sebutlah la ilaha illallah. Liuhaju laka indallah, aku nak berhujah depan Allah bagi pihak kamu. Kau sebut je, aku berhujah terus. Ini kira kabel besar punya ni. Syafaat baik punya. Tapi di saat Abu Talib nak ungkapkan kata-kata syahadah, orang-orang kuat dia masuk bilik. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, segala pak Abu lah masuk. Kan? Dia kata, wahai Abu Talib, biar benar kamu nak masuk Islam. Kamu ni orang yang kami segani, pemimpin Quraisy yang sangat dipandang tinggi. Kami tak kisah kamu nak pertahankan Muhammad, tapi ingat, kamu masuk Islam, kamu ikut anak buah kamu, nama kamu terpahat sebagai pemimpin kami yang meninggalkan ajaran ayahnya sendiri. Dia start lah. Akhirnya apa tuan-tuan? Abu Talib pandang pada Rasulullah SAW, ya Muhammad, aku tak mampu nak terima Islam. Kau bawa je lah Islam, teruskan saja. Aku kekal dengan ajaran ayahku sendiri, mati. Nabi menangis. Nabi menangis berteriak-isak. Nabi minta pada Allah Ta'ala, la astaghfiranna lak, aku akan beristighfar bagi pihak kamu, wahai pakcikku. Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu tak boleh bagi hidayah pada siapa yang kamu sayang, wahai Muhammad, tapi Allah lah bagi hidayah pada siapa yang dia nak. Sedih Nabi kepada kematian Abu Talib, tapi dia tak dapat hidayah kerana apa? Kedegilan. Dia boleh sacrifice everything, tapi Nabi suruh buat satu benda je, dia tak nak buat. Ego lah ni, ego. Sebab kedudukan dia terlalu tinggi. Sama juga Fir'aun, kedudukannya sangat tinggi, sampaikan dia ada orang-orang bawah yang menutup kebenaran. Maharaja Rom, satu lagi contoh yang bagus, Herakal. Nabi tulis surat pada Maharaja Rom. Maharaja Rom baca tu, aslim, taslam, gementar jiwa dia. Tak sepatutnya Maharaja Rom ambil pusing surat Nabi ni, sebab bangsa Arab bagi Rom tak ada apa-apa. Kalau Parsi tulis surat, ya, sebab Rom dan Parsi ni seteru utama. Kalau friendly bola sepak Brazil dengan Spain, yes, kita nak tengok. Kalau Brazil lawan Timor Leste, tak payah tengok lah. Kan, confirm lah. Jadi tak payah layan pun kalau hantar. Kita jemput untuk adakan friendly dengan Malaysia, Brazil senyum, tak payahlah, kamu lawan Thailand sudahlah. Tapi bila mana surat sampai kepada Maharaja Rom, menggeletar kakinya di kota Ilya, masa tu di Palestin. Dia datang menghadap, pergi turun ke Syam. Dia asalnya tempat dia utara. Pada turun ke Syam, dapat surat. Nabi tahu dia nak sampai, Nabi terus hantar surat. Dia telah bertitah siapa saja orang Arab yang berada di Palestin, di kota Ilya, datang menghadap. Abu Sufyan datang menghadap. Cerita siapa Nabi Muhammad, dia ni siapa, dia ni siapa, dia ni. Sampai peristiwa Isra' wal Mi'raj pun Abu Sufyan cerita. Dengan harapan agar Maharaja ini tak terima Islam lah. Tapi segala cerita yang disebut oleh Abu Sufyan, termasuklah cerita Isra' wal Mi'raj itu, dibenarkan oleh ahli kitab yang berada di sekitar Maharaja Rom. Dan ahli kitabnya kata, wahai Maharaja, inilah Nabi, kita nak tunggu apa lagi, kita kena beriman. Apa yang berlaku tuan-tuan? Dia tidak beriman, ya? Dia tak boleh terima kebenaran Islam walaupun dibenarkan oleh orang yang dia sangat percaya, ahli kitabnya. Kerana apa? Kerana dia adalah seorang Maharaja Rom. Dia tak mampu. Last sekali pintu tertutup di situ dan Islam berkembang sideways. Pergi ke Afrika Utara, pergi ke Spain, pergi ke Iran, pergi ke India. Ke utara tak boleh nak pergi pasal Roman Empire block. Istanbul terbuka tanggal 800 Hijrah, baru Istanbul terbuka. Sedangkan Spain terbuka tanggal 91 Hijrah. Spain yang jauh itu 91, Istanbul yang atas aja tak boleh pergi. Sebab penahanan daripada mindset Maharaja Rom untuk tidak buka jalan kepada orang Islam untuk datang. Tuan-tuan, maka begitulah sifat manusia. Wa ma mana'an nas, tidak ada siapa boleh menghalang manusia daripada beriman pada Allah Ta'ala dan taat.
melainkan kedegilan mereka sendiri terhadap kebenaran yang dibawa oleh para anbiya yang diutuskan kepada mereka. Jadi tuan-tuan, kita berhenti pada ayat ke-55 ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada tengah hari yang berbahagia ini dapat sama-sama kita ambil pengiktibaran ya, dijadikan sebagai pengajaran dalam kehidupan, sandaran dalam kehidupan, dan sampaikan kepada mereka yang lain. Apa yang baik itu pada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan diri saya, mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan perempuan yang agak, saya ingat, luar biasa lah. Musim PKPP ni mana rasanya orang tak ada tak? Tapi tuan-tuan memang antara penggemar kuliah yang sangat hebat lah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila penuhkan saf.